tuan buat satu bisnes, satu telco ni, tuan ada kedai. Jadi tuan hampir nak tutup kedai tu, tuan kata kan. Dan disebabkan masalah line, dan tuan kata line dia adalah line Celcom. Okey, jadi kat sini saya saja ada 100 lebih orang yang sedang tonton kat sini tuan. Saya jadi dah alang-alang dah tuan ada kat sini, saya tunjukkan testimoni depan-depan sebab ramai orang komplain tuan. Bila dia promosi kat Tuan Wow, dia kata kenapa Tuan Wow lain time DG? Celcom lagi bagus. Jadi tuan sendiri pun jual sikat yang line dan line Celcom. Sama juga berdepan dengan masalah line juga. Bila orang dah jual sikat line Celcom, orang akan berdepan dengan line Celcom dan dia nak DG. Dan bila orang dah jual DG, dia akan berdepan dengan line DG, dia nak jual Celcom. Jadi tuan, dekat sini tuan, cuba tuan buat clarification sikit dekat semua orang. Yang mana tak ada coverage yang perfect pun sebenarnya. Cerita untuk ada pihak tuan. Faham maksud saya? Okey, faham. Ya, betul lah. Dari segi coverage ni, kita, bagi saya lah, ni bagi saya. Satu lagi tips jugalah sebelum saya cerita tu. Tips kita kalau nak menjual, kita seboleh-bolehnya jangan, orang kata tu apa, condemn telco lain. Contoh macam Tuan Arif katakan pakai Maxis lah contoh. Pakai Maxis dan nak masuk ke Tuan Wow. Dan kita jangan cakap, tuan masuk Tuan Wow tuan. Sebab Maxis lain dia memang teruk. Memang, jadi sometimes ada orang dia dah loyal tau dengan Maxis. Dia nak masuk sebab lain. Jadi dia masuk sebab lain terganggu. Tapi dia memang suka Maxis. Contohlah dia akan menyebabkan dia terasa dan dia tak nak daftar. Itu yang antara ilmu yang saya belajar lah masa dengan telco lain sebelum ni. Ada telco lain ada bagi buat khusus lah. So ada tu kita diajar macam mana cara marketing. So salah satu tu yang saya masih ingat yang tu lah. Tapi memang betul. Jangan condemn lah. Jangan condemn. Kita kalau orang kata ni, kita cuba up yang kita punya je. Yang lain tu kita kata, tu sebab dia tu dah masalah, dia dah nyatakan masalah dia. Mana memang bermasalah. Kita jangan tambah lagi masalah dekat situ yang kita tak tahulah. Okey. Yalah, satu lagi saya nak tambah sikit. Macam tuan kata tu betul. Kerana apa? Sebab contoh kalau dia pakai singkat Maxis contohnya, dia datang kat kita sebab dia dah suka Maxis, cuma line dia masalah. So bila kita tambahkan api, kita cakap line Maxis memang bermasalah, kita suruh dia pakai Tuan Wow. Tapi kita kena tahu, singkat Tuan Wow pun guna line DG bukan semua tempat perfect. So bila dia pergi satu tempat, line tu tak okey, kita akan kena balik. Sebab tak ada coverage pun mana yang perfect. So cerita apa kelebihan yang kita ada, jangan condemn orang lain daripada segi line. Sebab tak ada line yang perfect. Betul tuan? Betul. Macam saya pun dekat phone ada dua SIM lah, dua SIM slot kan. Sometimes kita tak cakap juga, kadang-kadang line Tuan Wow DG pun sometimes ada tempat dia congest. Mungkin kawasan tu ramai orang pakai DG dan memang dia ada congested. So walaupun kita dah test malam dia 200 Mbps ke 300 Mbps, tu semalam mungkin kita seorang kat situ. Tapi mungkin hari ni ada convention kat Dewan ke apa, semua ada 500 ke, 500 orang pakai DG, memang dia akan slow. So kalau macam saya, kalau slow kita switch je lah. Kita pakai, macam saya ada juga satu line yang pakai line Celcom, so kita switch. Itu antara kelebihan lah, mana yang pakai inilah. Saya sebab saya buat banyak telco, jadi bila banyak telco, semua bila kita nak jadi agent, kita kena ada SIM card tu lah. Kena langgan package. Jadi memang saya adalah package tu. So dari segi yang lain tu memang macam tu lah. Macam Tuan Hafiz cakap, memang tak ada yang perfect lah. Jadi tips dia kita jangan condemn, dan sebab nanti dia jadi macam overconfident lah. Nanti dia orang kata, nanti dia blame kat kita balik lah. Yang penatnya nanti kita juga, apa bang kata line, okay, saya dah pakai lagi teruk katanya. Sebab kita tak ada kat rumah dia. Kat rumah dia mungkin dia masuk dalam tu, DG tak ada dalam rumah dia. Sebab kita jual kat luar. Bila dia balik, kita tak tahu, kita tak jual dalam rumah dia pun. Itu mungkinlah jawab soalan dia. Menjawab. Dan satu lagi yang saya beritahu kan, Tuan kata, nak menjadi seorang pengedar, maksudnya kita nak daftar sebagai ejen telco ni untuk dapatkan commission infinity, which means tu maknanya tier 1, 2, 3 sampai lantai. Maknanya kalau ejen kita ada buat kerja, dia punya pendaftaran kita akan dapat override dia punya commission. Untuk jadi ejen telco besar ni, nak dapatkan commission macam tu, modal dia 48,000. Tapi commission dia punya boleh override dia 2% sahaja. So, Tuan, boleh cerita detail kat sini supaya ramai orang yang sedang buat bisnes telco tu ni hargai berapa modal yang dia mulakan bisnes ni sebenarnya. Sebab orang ramai tak nampak. Dia mulakan bisnes RM12, bila kita suruh upgrade bis 100, bising. Asal mahal 100 kan? Dia tak tahu dekat luar tu berapa macam Tuan cakap. Cerita kan?
Okey, yang pasal 48 tu telco tu pun bukan apa, kita ada MVNO dengan MNO kan. MNO tu yang main lah, macam Celcom, Axis, Digi, U-Mobile, Yes. MNO kan. Yang tu yang MNO. Tapi yang sebenarnya 48K tu bukan MNO lah, MVNO juga. So, yelah, antara yang strong jugalah MVNO, antara yang strong. Jadi sebab sekarang ni pun saya memang run account, orang kata tu account kedai lah. Dia punya commission pun lain macam juga. Tapi cuma dia tak ada infinity lah. Untuk infinity tu yang saya cakap tu, yang tu account lebih kurang macam center lah. Macam center tapi dalam virtual. Dia virtual center, dia tak perlu ada building lah. Kita di-attach dengan center yang ada. So yang untuk dapat account saja 48,000 lah. Okay. Yang tu memang kita struggle lah. Masa tu kita dah tengok commission, memang kita boleh kira lah, memang meletup lah sebenarnya nak pergi. Tapi nak masuk tu 48K Jadi bila dah diperkenalkan, macam saya cakap tadi, bertuah lah mana yang dah join Tone Wow daripada awal ni. Maknanya dia tak lalui benda-benda tu. Maknanya dia dah masuk terus Tone Wow. Kalau kita nak cakap tu untuk dah masuk Tone Wow tu, sebab dia RM12.5 je, boleh dapat sampai infinity. Tapi yang mungkin lah saya nampak mana yang buat Tone Wow, dia buat sekejap ni, dia macam Tuan Hafiz pernah cakap, dia tak percaya sistem lah. Dia tak percaya dengan sistem Tone Wow. Sebab sistem Tone Wow ni nak tak nak macam mana sistem tu baik pun, sebenarnya kita kena konsisten lah. Konsisten dari segi pendaftaran semua. Nak kata susah nak jual Tone Wow ni, yelah ada juga. Kalau saya compare dengan telco yang pernah saya buat, ni antara yang agak sebenarnya susah juga nak jual sebab orang tak berapa nak kenal sangat Tone Wow ni. Kalau kita cerita Tone Wow tu yang kita nak ajak dia main wow. Bukan nak ajak singkat. Dari segi orang kenal lah, dari segi, yelah macam contoh Celcom, Axis, Digi, kita sebut Celcom je orang dah tahu dah sebab dia masuk kat TV, masuk kat mana. Jadi saya juga ada juga buat telco lain yang tak ada pernah iklan dekat TV. Memang sebelum ni susah juga. Tapi kalau saya comparekan dengan yang telco lain juga yang pernah saya buat sebelum ni, prepaid juga, pakai line Celcom juga, untuk dapatkan macam income saya dekat Tone Wow ni, saya dah setahun lebih buat struggle baru boleh dapat lah. Dengan Tone Wow, saya baru dalam 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan saya dah boleh dapat. Macam mana saya struggle kat telco lama lah. Maknanya sebenarnya dekat Tone Wow ni kita kena faham cara nak bis, nak buat. Macam Tuan Hafiz selalu cerita macam mana sate lah, apalah macam tu. Maknanya kita ada cara nak buat. Teknik macam mana kita nak maximizekan commission kan. Sebab dekat telco lain, ada yang telco lain satu IC satu aja ID penaja kita boleh buat. Jadi kalau kita nak buat ID lain, kita kena pakai IC orang lain. Jadi dekat Tone Wow ni dia tak ada limit. Jadi kat situ kita boleh pandai-pandai macam mana. Tuan Hafiz pun selalu ajar teknik-teknik macam mana nak maximizekan. Sebab dekat Tone Wow ni kita boleh boost lah. Nak tak nak kalau macam mana yang rajin cari dealer tu, yang tu lagi cepat lah. Tidur atas duit cepat lah.